Assalamualaikum. Welcome to MGLS, Malayan Gemological Laboratory Services. Di sini insyaAllah kami membuat kerja-kerja seperti pengenal pastian permata, pensijilan, mineral dan permata dan juga banyak menjalankan kursus-kursus permata untuk segala lapisan masyarakat insyaAllah. Tujuan kami di MGLS ini untuk memberi pendidikan gemologi pada seluruh rakyat Malaysia insyaAllah. Dan dengan harapan kita dapat menjadi sebuah negara yang agak maju dalam bidang gemologi ataupun permata ini. Makmal ni baru ditubuhkan lebih kurang 6 tahun actually. Sebelum tu ia merupakan satu makmal di rumah. Selepas mendapat sambutan yang agak menggalakkan, saya bercadang untuk mencari sebuah ofis. Ofis kami terletak di Petaling Jaya insyaAllah. Kita buat tour sikit. Memulakan tour kita terus ke Dewan Kuliah dan Galeria Sapphire, okey. Dan di sinilah tempat kami mengadakan kursus-kursus permata. Okey. Dewan ini boleh memuatkan lebih kurang 18 hingga 25 orang sebenarnya. Okey. Dan ini diubah suai sikit supaya tidak boleh mengikuti SOP COVID-19 Kementerian Kesihatan. Depan ni insya-Allah ialah kursus berkenaan dengan zamrud ya. So sini kursus-kursusnya agak istimewa, agak khusus, okey. Di mana tiap-tiap partisipan boleh dibekalkan dengan perkakasan gemologi yang basic dan semua praktikal ataupun amal ini dijalankan secara hands-on. Okey. InsyaAllah selepas keluar pada tiap-tiap kursus tu yang biasanya merupakan modul, seperti minggu depan ni kita akan adakan modul emerald ataupun zamrud, dan insyaAllah selepas 4-5 jam kita belajar mengenai permata zamrud tu, kita akan ada ilmu yang cukup rasanya untuk kita membuat penilaian permata zamrud dengan lebih tepat atau dengan lebih berpengalaman lagi. Okay? Bagi yang hadir untuk kursus-kursus tu, secara online kami akan berikan berbentuk PDF. For example, ni ialah untuk kursus Introduction to Gem and Gemology. Kami berikan handout supaya lebih jelas untuk kita mengulang kaji bila-bila masa kita nak. Dan lepas ni biasanya kita akan ke Dispart ke sini dan kita akan membuat praktikal ataupun amali dengan sepatutnya lah kita dapat merasakan apa itu permata sintetik, semillion, permata yang dah dirawat, permata asli dan sebagainya, dan kita buat praktikal di sini. Dan ini dibantu oleh di sini tepi-tepi ni ada galeria ya. For example, some of the gems yang display dia daripada intan, for example ya, diamond. Okey. Saya sebenarnya banyak pengalaman dalam intan ni. Pernah bekerja di Australia untuk mencari gali permata intan di Argyle Diamond Mine dan juga di Northern Australia. Dan di sini saya cuba mengajar, memberitahu peminat-peminat permata intan bagaimana penghasilan, bagaimana jadinya, the environment menyebabkan daripada karbon ya, dari karbon hingga ke graphite hingga ke permata intan. Proses-proses yang akan kita pelajari bagaimana proses-proses ini terjadi, dan banyak juga dari segi geologi di mana kita akan berbincangkan berkenaan dengan geologi pembentukan intan. Okey. Dan bagi permata-permata lain, for example dalam minggu ni kita akan tengok bahagian emerald, ya, zamrud daripada beryllium aluminium silicate ni. Beryllium aluminium silicate kita membentuk permata zamrud. Prosesnya akan kita bincang. Dalam permata zamrud ni pula terdapat apa yang penting selalunya ialah penilaian zamrud ni amat agak unik actually, ya. Macam ni saya siapkan, kita akan belajar apa dia inklusi dalam permata. For example, yang ni adalah inclusion dalam permata-permata berbagai jenis. Okey. Dan dia punya inklusi dia dan jenis-jenis simulan dia apa dia. Okey. Lepas tu dia punya inclusion daripada panshir, for example, apa dia inclusion ataupun inklusi-inklusi yang terdapat dalam panshir. Dan daripada China, ya, apa dia punya inklusi dia. Dan yang agak penting di sini ada daripada tak ada di sini, tapi daripada Colombia, for example, kita dengan mempelajari dia punya inklusi itu, kita dapat tentukan asalan permata tersebut justru menentukan harga ya. Okey. Dan yang paling saya minat sebenarnya, yang paling saya
banyak mengkaji dalam bidang PhD saya ialah delima dan sapphire. Okey. Saya rasa kami ada collection permata sapphire yang paling lengkap di Malaysia ni. Kalau nak datang nak tengok kan, kita ada lebih sapphire yang belum dirawat daripada Australia, Thailand, Sri Lanka, Myanmar, dari Montana, semua ada disimpan di sini kalau nak tengok. Dan kita mempelajari kaedahnya, cara pembentukan corundum daripada tanah yang kaya dengan bauxite, aluminium bercampur dengan silika menghasilkan bauxite, dan dia juga menghasilkan permata-permata corundum. Dan ciri-cirinya amat menakjubkan. Apa bezanya delima dan sapphire, nilam? Padahal ia merupakan satu natural mineral aluminium oxide yang amat mengagumkan, perbezaan yang menakjubkan actually. Dan lepas tu kita juga akan belajari ini dari segi Galeria tadi, kita tengok apa dia definisi mineral, apa bentuk kristallografi yang ada, dan juga dia punya habit mineral, and then dia punya luster, luster lilin, luster metallic, luster adamantine, and then cleavage ataupun ira, and then kekerasan batuan dan specific gravity, and then kita mengkaji seterusnya 4C, apa dia 4C tu, and then mineral color ni apa yang menyebabkan color. Dua jenis mineral allochromatic, mineral idiochromatic. Dan ini akan dikaji secara detail, dan clarity. Dan kita juga ada sini display opal, apa di asterisma ataupun bintangan, Chateauyancy, mata harimau, mata kucing dan sebagainya, pearl dan lain-lain permata seperti jade, pearl, opal dan lain-lain lah. Semuanya ada di sini untuk dibuat kajian, untuk diperhatikan, untuk dipelajari. Sentiasa terbuka. Datang saja kalau minat dalam mengkaji permata. Dan inilah dia punya ultimate kerja di MGLS ni, ialah penghasilan ataupun penentuan permata dan juga penilaian permata. Dalam ini kita tunjukkan di sini, di mana initially semua uji kaji ataupun jam testing kita mulakan dengan borang Form 1 MGLS ni. Dan dari sini kita akan dapat menentukan jenis permata tersebut setelah semua uji kaji dijalankan. Akhirnya di permata tersebut dikenal pasti komposisinya dan jenis gemstone-nya, dan akan ditandatangani oleh saya, oleh gemologis. Justru selepas tu bergantung kepada kehendak customer, apa yang sijil yang perlu dibuat. Kalau perlu kita nak buat sijil Premier Certificate ni, ia merupakan sertifikat yang diakui di serata dunia actually. Dan ini biasanya adalah agak sijil yang biasa orang peminat permata menempah actually. Dan seterusnya kalau perlu, kalau katakan permata itu agak berharga tinggi, saya cadangkan kita buat profiling fingerprinting certificate, di mana untuk sertifikat ni kita akan memberikan data yang lebih lagi sebenarnya, dengan inklusi pembentukan, jenis inklusi, apa di inklusi dia akan disebutkan dalam report ni. Dan ini boleh menjadi macam fingerprint ataupun pasport untuk permata ni. Jadi kalau dalam kes kecurian dan sebagainya, kita akan dapat mengenal pasti barang-barang kita, insyaAllah. Itu antara lain yang kita buat di sini. Setiap penilaian ini memerlukan masa lebih kurang 1 atau 2 jam lah untuk penghasilan sertifikat. Untuk seterusnya kita pergi ke bahagian yang paling saya minati, yang mana saya invest banyak membeli perkakasan, dan kerana ia perlu untuk saya ada benda-benda tu, equipment tersebut bagi saya, membolehkan saya untuk menilai permata. These are some of the collection that we have here. Ini adalah mineral-mineral yang boleh kita rujuk, boleh tengok, dan boleh, kalau tak faham boleh tanya saya anytime at all. Dan juga kursus ini telah lama dijalankan. Kalau diperhatikan di sini, inilah antara partisipan bagi kursus-kursus yang telah saya lalui. Dan alhamdulillah lah banyak ramai peminatnya, insyaAllah, yang datang balik untuk membuat kajian. Dan juga saya juga membuat kursus-kursus ataupun seminar-seminar di Universiti Melaya, di berbagai tempat lah, untuk memberitahu peminat permata perkembangan terkini dan sebagainya. And then untuk itu juga kita, this is what we do during our ini, untuk kursus-kursus
permata yang akan diadakan. Okey. Tiap-tiap kali ada kursus permata, for example, bila kita ada kursus jade, semua ni akan dibawa keluar untuk kita kaji, untuk kita tengok. Okey. Dan bila ada kursus pearl, kita akan tengok berbagai jenis pearl yang ada sini, collection lebih kurang 6 tahun, 7 tahun. Okey. Kita boleh mengkaji mutiara. And then ini adalah salah satu daripada produk MGLS, iaitu Carnelian atau permata akik Yaman dan akik Habsyi itu yang terkenal, yang kita percaya sebagai yang amat dikasihi, disayangi oleh, disukai oleh Rasulullah SAW, ya, akik Yaman dan akik Habsyi. Ini ada di sini kita memberi penerangan yang jelas berkenaan dengan bagaimana terjadinya warna-warna ni. Okey, warna yang amat menakjubkan ni, insya-Allah, ya. Dan selain itu ada lagi chalcedony, tiger's eyes dan lain-lain jenis quartz chalcedony yang terdapat di serata dunia sebenarnya. Okey. Dan di sini ialah display on my diamond. Okey, right from the apa dipanggil tu, untuk carbon sampai ke graphite dan terus ke pelbagai jenis intan asli, intan sintetik, glass dan pelbagai simulan yang lain. Okey. So ada ditunjukkan di sini. Dan kalau kursus emerald, kalau kita dapat hadir pada kursus bersemuka nanti, semua ni akan dibuat keluar, natural, sintetik, simulan dia, untreated, tak dirawat dan sebagainya. Okey, akan dikeluarkan untuk sama-sama dikaji, sama-sama dipahami dan membolehkan partisipan mengenali permata zamrud. Okey, terima kasih kerana menonton program ni. Nantikan lagi ada satu program di RTM, insya-Allah, program 26 episod berkenaan dengan permata dan jauhari, ya. Untuk mengetahui seterusnya kursus-kursus di MGLS ni, boleh terus teks atau hubungi saya terus di 012-648-1958 anytime, day and night, insya-Allah. Okey, assalamualaikum.